الشهر وخلاص. يا ولا شبيه يا ما شبيه ولا شبيه تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khadijah Faisal dalam Globe Al-Hijrah. Apa yang anda saksikan tadi adalah detik cemas serangan besar-besaran tentera Pakatan Amerika Syarikat dan Israel terhadap fasiliti minyak di Tehran. Memasuki hari ke-9 konflik, strategi serangan kini beralih kepada usaha melumpuhkan urat nadi ekonomi Republik Islam itu. Perang di Iran kini memasuki fasa paling kritikal. Buat pertama kalinya sejak konflik meletus pada 28 Februari lalu, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap depo simpanan dan kemudahan penapisan minyak. Agensi berita rasmi Iran IRNA mengesahkan sebuah depo minyak di selatan Tehran telah menjadi sasaran rejim Zionis dan Washington. Keadaan dilihat semakin meruncing apabila api marak menjulang di depo minyak Shehran di pinggir ibu negara menyebabkan ruang angkasa Tehran diselubungi asap hitam tebal. Serangan ini dijangka akan mencetuskan impak luar biasa pada pasaran minyak mentah global. Sehingga kini dilaporkan sekurang-kurangnya 1,332 orang terkorban di Iran sejak serangan bermula. Rejim Israel mengesahkan telah melancarkan 3,400 serangan ke atas Iran sejak seminggu lalu. אנחנו מסכמים היום שבוע של לחימה. שבוע מאז שיצאנו למבצע שאגת הארי. צה"ל פוגע באופן עוצמתי יחד עם צבא ארצות הברית בכל יכולות ומערכי המשטר האיראני. במסגרת המבצע ביצענו כ-3,400 תקיפות ברחבי איראן, והוצאנו משימוש יותר מ-150 מערכות הגנה איראניות. עד כה, חיל האוויר הטיל כ-7,500 חימושים על מטרות בכל רחבי איראן. Dalam pada itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahawa mereka kini mempunyai kawalan hampir mutlak terhadap ruang udara Tehran. Penjenayah perang itu turut memberi amaran kepada Tehran untuk bersedia dengan kejutan-kejutan yang bakal menjelma. אתם אומרים לי, לממשלה, לחיילים ולמפקדים הגיבורים שלנו, תמשיכו עד הסוף, עד הניצחון. אני מבקש להודות לכם מעומק ליבי על הגיבוי, ואני מודיע לכם, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. במלחמה מנצחים עם יוזמה ועם תחבולה. אבל היסוד הראשון של ההצלחה הוא הנחישות. באמצעות הטייסים הנועזים שלנו ושל ארצות הברית, השגנו שליטה כמעט מוחלטת בשמי טהרן. אנחנו בכל אופן, אנחנו נעשה את כל הדרוש כדי להגן על יישובינו ועל אזרחינו. וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. Presiden Donald Trump kekal dengan tuntutannya agar Iran menyerah kalah tanpa syarat. White House menjangkakan kempen ketenteraan ini akan berlarutan antara 4 hingga 6 minggu lagi. Namun Tehran tidak tunduk mudah. Kor Garda Revolusi Islam IRGC dalam kenyataan balasnya menegaskan bahawa pasukan mereka mampu bertahan dalam peperangan intensif sehingga 6 bulan dan memberi amaran akan melancarkan misil yang lebih canggih dalam masa terdekat. Bawa impian anda ke liang lahat. Itu amaran keras Presiden Iran Masoud Pezeshkian saat konflik Asia Barat memasuki minggu kedua. Walaupun Tehran dihujani bom dan kehilangan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, kepimpinan interim Iran berikrar tidak akan sesekali menyerah kalah kepada Amerika Syarikat dan Israel. Namun, di sebalik kekebalan itu terdapat nada diplomasi yang mengejutkan apabila Tehran memohon maaf kepada negara jiran. Semakin tinggi tekanan Washington dan Tel Aviv, semakinkah Tehran mempamerkan aset dan kekuatan ketenteraannya.
Dalam ucapan yang disiarkan televisyen negara, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahawa maruah rakyat Iran tidak boleh dijual beli. Beliau menegaskan serangan pada 28 Februari lalu yang mengorbankan Khamenei bukanlah pengakhiran tetapi permulaan kepada penentangan yang lebih dahsyat. و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. Namun dalam langkah yang dilihat sebagai usaha mengelak daripada di Pulau Serantau, Pezeshkian menzahirkan permohonan maaf terbuka atas serangan misil Iran yang terkena negara-negara jiran di Teluk. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم. در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن. Sementara itu, Ketua Keselamatan Iran Ali Larijani mendedahkan bahawa matlamat sebenar Washington dan Tel Aviv adalah untuk memecah belahkan wilayah Iran secara total. مسئله اونها در واقع اصل به هم پاشیدگی ایران بود. من فکر میکنم مهمترین مشکلی که امریکایی‌ها دارن اینه که متن فکر اینا منطقه غرب آسیا رو نمیشناسن، مخصوصا ایران. تلقیشون بود مثل ونزوئلا، میزنن و میگیرن تموم میشه، اما پاشون گیر کرد. Larijani merujuk kepada senario di Venezuela di mana AS berjaya menyingkirkan Nicolas Maduro dan menggunakan tekanan terhadap penggantinya. Beliau bagaimanapun memberi amaran keras kepada kumpulan etnik Kurd yang didakwa disokong Donald Trump supaya tidak mengambil kesempatan untuk melancarkan pemberontak dalaman. Namun ketika Kor Garda Revolusi IRGC terus melayangkan imej pelancaran misil baharu dan melancarkan serangan drone, dunia kini memerhati sejauh mana Tehran mampu bertahan. Ketika Amerika Syarikat dan Israel terus mengasak Tehran, negara-negara jiran kini terperangkap di tengah-tengah pertempuran. Hanya beberapa jam selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberi jaminan untuk tidak menyerang negara-negara Teluk, Iran telah melancarkan gelombang serangan balas terhadap aset ketenteraan Amerika Syarikat di Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE. Adakah janji perdamaian Pezeshkian masih boleh dipercayai atau adakah IRGC kini bertindak sendiri tanpa mengikut arahan Presiden? Tentera Kuwait melaporkan 2 pegawai keselamatan sempadan terkorban semasa bertugas. Serangan drone Iran turut menyasarkan tangki bahan api di lapangan terbang antarabangsa Kuwait, mencetuskan kebakaran besar sebelum berjaya dikawal. Di Bahrain, sebuah loji penyah garaman air mengalami kerosakan material akibat serangan drone. Serangan ini dilihat sebagai tindak balas mata dengan mata selepas Iran mendakwa Amerika Syarikat menyerang loji air mereka di Pulau Qasem semalam. Memandangkan negara Teluk amat bergantung kepada air yang disah garamkan, tindakan ini dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup rakyat. Di UAE, pertahanan udara dikerahkan untuk menangani hujan misil dan drone. Imej tular menunjukkan sebuah kenderaan marak terbakar di Suqain, Dubai akibat serpihan serangan. Majlis Kerjasama Teluk GCC mengeluarkan kenyataan keras menyifatkan serangan berterusan Iran terhadap negara-negara Teluk sebagai tindakan pencerobohan berbahaya yang mengancam kestabilan serantau secara total. Bertemu kembali. Perang Iran 2026 telah mencetuskan kejutan bekalan berkembar yang dahsyat terhadap pasaran tenaga global. Dalam tempoh hanya 1 minggu, harga minyak melonjak ke tahap tertinggi dalam tempoh bertahun-tahun, menyaksikan kenaikan mingguan terbesar sejak pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Dengan Selat Hormuz yang kini menjadi medan tempur, dunia sedang memerhati dengan penuh kebimbangan saat harga bahan api mula mencekik ekonomi negara.
Pasaran tenaga global berada dalam keadaan tidak menentu. Harga minyak mentah Brent meningkat kira-kira 27% dalam minggu pertama konflik, meningkat daripada harga asal sekitar $70 Amerika kepada 92 Amerika setong pada 7 Mac. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI turut melonjak 36% kepada $90 Amerika setong. Iran adalah negara yang memiliki rizab minyak ketiga terbesar di dunia dengan 208 bilion tong. Kini Tehran melaksanakan penutupan lembut atau sekatan terhadap Selat Hormuz, laluan kritikal yang mengalirkan 20% bekalan minyak dunia, iaitu kira-kira 20 juta tong sehari. Walaupun Iran mendakwa laluan itu masih dibuka, mereka memberi amaran keras untuk menyasarkan mana-mana kapal AS atau Israel yang cuba melaluinya. Apabila ditanya mengenai ketiadaan trafik kapal di selat tersebut, Presiden Trump mendakwa ia adalah pilihan syarikat perkapalan sendiri dan menegaskan bahawa Washington telah melenyapkan sepenuhnya tentera laut Iran. Gangguan ini menyebabkan kapal tangki tersadai. Gergasi perkapalan seperti Mirrors dan Hapag-Lloyd telah membatalkan laluan serantau dan terpaksa mengalihkan kapal mengelilingi Tanjung Harapan. Konflik kini turut melibatkan serangan langsung ke atas loji penapisan minyak awam industri termasuk penapisan Ras Tanura Arab Saudi, terminal ekspor minyak terbesar di dunia, penapisan Babco Bahrain dan penapisan Ton Guyan Ain Shahran di Iran. Negara pengeluar seperti Kuwait telah mengumumkan pemotongan pengeluaran minyak sebagai langkah berjaga-jaga sekaligus mengecilkan lagi bekalan global. Pakar tenaga termasuk Menteri Tenaga Qatar memberi amaran bahawa konflik berpanjangan boleh memacu harga minyak sehingga $150 Amerika setong. Situasi ini boleh melumpuhkan ekonomi dunia dengan mencetuskan stagflasi ala tahun 1970-an dan kemelesetan global yang dahsyat. Di Asia, China, India, Jepun dan Korea Selatan adalah yang paling terkesan kerana mereka menyerap 75% daripada ekspor minyak telur. Manakala di Amerika Syarikat, harga petrol meningkat kira-kira 43 sen segalon dalam minggu pertama, manakala harga diesel melonjak sebanyak 75 sen. Baik, sekian Global Hijrah edisi 8 Mac. Lagi kupasan mendalam isu antarabangsa dan dunia Islam minggu depan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.